أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وروى الطبراني رحمه الله تعالى: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. Nabi SAW bersabda melalui riwayat daripada Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, laisa yatahassaru ahlul jannah, tidak merasa menyesal ahli syurga, illa ala sa'atin, melainkan di atas satu saat, marras, yang berlalu ke atas mereka, walam yadhkurullaha ta'ala, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha, di dalam saat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Masuk dalam syurga ialah melalui rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu tidak masuk syurga dengan amalannya, tapi seseorang itu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atasnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Ada orang masuk syurga tidak sempat pun beramal-amal yang soleh, masuk Islam mati. Ada orang masuk syurga setelah bergelumang dengan maksiat puluhan tahun, hari dia bertaubat, dia mati. Jadi syurga itu dimasuki dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang laki-laki di zaman salafus salih, ada seorang laki-laki di zaman salafus salih, di zaman terdahulu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni ialah orang yang hidup di zaman Bani Israel yang terdahulu, beribadat selama 70 tahun, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang ni bila mana dia sampai di akhirat esok, ditimbang amalnya, maka beratlah amal kebaikannya dibanding dengan amalan kejahatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk masuk dalam syurga. Allah kata, masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmatku. Orang ni dia ingat dia nak masuk syurga dengan amalan dia. Tiba-tiba dia dengar Allah kata, masuklah syurga, masuklah engkau dalam syurga dengan rahmatku. Akhirnya dia minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Dia rasa macam hak dia buat tu banyak. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala suruh timbang lagi amal soleh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ditimbanglah amal soleh dia. Berat amal soleh dia dibanding dengan amal kejahatan. Cumanya Allah Subhanahu wa taala gantikan amal kejahatan itu dengan sebiji mata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebiji mata dia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan mata atas muka dunia, bukan 2 biji, sebiji ya. Bila ditimbangkan sebiji mata dia dengan amal soleh dia, amal soleh dia jadi ringan. Berat lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah kata masuk neraka. Ketika itu menangis dan merang orang ni, tak mau masuk neraka. Barulah dia mengiktiraf dan mengaku terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia minta balik, ya Allah, masukkan aku dalam syurga dengan rahmat engkau. Maknanya nikmat Tuhan ni, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak mampu nak bilang nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu. Jadi begitulah yang dikatakan orang yang akan masuk dalam syurga, pelbagai macam dan jenis. Walau bagaimanapun ahli syurga ni, dia ada juga sesalan dia. Dia ada juga sesalan dia. Di antaranya ialah seseorang yang masuk syurga, dia nampak kawan dia, jiran dia, kawan baik dia duduk dalam syurga yang lebih tinggi daripada dia. Kawan duduk atas daripada dia macam bintang, dia nampak. Waktu kawan tu ribah sapu tangan, berkilau, berbintang, berkilau, bersinar syurga dia. Dia kata, kalau aku pulun sikit lagi, aku duduk tentu lah. Menyesal juga. Demikian juga ahli syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka menyesal sebab kalau mereka teringat kepada satu saat mereka terlalai daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab besar sangat kelebihan zikrullah tu. Maka bila mana mereka teringat saat mereka tak ingat pada Allah, mereka menyesal. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu golongan para ahli ulama salafus salih sentiasa memastikan mereka berada dalam zikrullah. Setiap masa mereka mengusahakan mereka duduk dalam zikrullah. Ada satu ulama di Mesir, waktu mana dia buat pembedahan jantung dia, doktor ni letakkan alat dia di dada orang ni.
Kejut doktor. Ni cerita yang pernah berlaku di Mesir. Yang didengar dalam dada orang tu ialah Allah, Allah, Allah. Pasal apa tu? Sebab zikir dah mendarah daging. Zikir telah sebati dengan diri dia, sudah mendarah daging. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang zikir di dalam hatinya, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, detik dan ketika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ciri-ciri orang tu bila kita tengok, kita teringat pada Allah. Itu ciri-ciri ahli zikir. Kita tengok pada dia, kita teringat pada Allah. Ataupun bila mana kita tengok dia, kita rasa kita berdosa banyak. Tu bila mana kita melihat ahli zikir. Qala wa rawa aidan, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, Nabi sebut, man lam yadhkurillaha ta'ala faqad bari'a minal iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah ia daripada iman. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut, la yazni zani wa huwa yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman dan tidak berzina seorang yang berzina ketika mana dia berzina dalam keadaan dia beriman. Maknanya orang yang sedang melakukan maksiat, dia terlupa pada Allah. Kalau dia ingat pada Allah, dia tak berzina. Dia buat maksiat itu dalam keadaan dia tak ingat pada Allah. Maka sebab itu Nabi sebut, tidak berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Berarti imannya ketika itu tidak ada. Iman diangkat. Maka orang yang tidak menyebut nama Allah berarti orang yang lalai. Orang yang lalai berarti dia diangkat iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di antara tanda seseorang itu mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, ketika patut dia ingat pada Allah, dia lupa pada Allah. Kita ni kalau nak mati tak lupa kat Tuhan, insya-Allah. Lebih-lebih lagi orang yang sentiasa bersugi. Di antara kelebihan sugi ialah ketika nak mati, dia tak lupa pada Tuhan. Dia teringat nak sebut la ilaha illallah. Jadi orang yang ketika nak mati, yang beriman, ketika nazak, nyawa dicabut daripada kaki, dia sudah ingat kat Tuhan. Dia tahu dah nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana tahu nak mati, tentulah yang kita paling ingat Tuhan. Kecuali orang yang dalam dunia ni dia ada kehidupan dia yang paling dia cinta. Jawatan ke, nama ke, pangkat, kereta, kenderaan, motor, rumah, kebun, duit. Kalau ada yang dia cinta, hak dia cinta tu akan datang ketika nak mati. Bukan main Tuhan, main hak dia cinta tu. Dalam hati timbul sayang lah, kata aku tak nak, aku naik tak puas lagi, nak mati dah. Ketika tu Allah cabut nyawa dia. Ketika dia lupa pada Allah, malaikat cabut nyawa dia, maka matilah dia tanpa iman. Sebab bila mana seorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lupa pada Allah, berarti dia tidak ada iman. Na'udzubillahi min dzalik. Qala wa rawa aidan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi
lam yadhkuru mithlul hayy wal mayyit. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu Muhammad, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah ialah seumpama orang mati dan orang hidup. Nabi kata bandingan orang yang berzikir dan orang yang tak berzikir ialah seumpama orang mati dan orang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang hidup ialah orang yang selalu berzikir. Orang yang mati sebelum mati ialah orang yang tidak berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati ni kalau matilah sallallahu alaihi wasallam, sayang sungguhlah dekat bini, bini pun sayang dekat laki. Berpuluh tahun dah tidur sekali, satu bilik, satu katil, satu selimut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu lelaki bini tidur, peluk laki dia, dia peluk suami dia. Kalau bini dia mati, nak peluk tak? Bini mati, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidur atas selimut, nak peluk tak? Ataupun suami mati, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidur atas selimut, nak peluk tak? Agak-agak peluk tak? Tak berani peluk kan? Pasal mati. Orang hidup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita pegang, tubuh dia suam. Mati, tubuh dia sejuk berdiri. Ketika tu Musa Sayyidina Muhammad walaupun sedih tapi tak mau dah hidup dengan aku, hang baliklah duduk di kubur. No, walaupun kasih, walaupun sedih berpisah, tapi fitrahnya aku tak mau dah hang mati, hang hidup di kubur lah, aku jangan duduk dalam rumah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. No. Kalau nak simpan juga orang mati dalam rumah, tak mau pergi tanam, kita balik rumah kita takut kot. Betul tak? Balik rumah takut. Bila dia hidup, selagi mana dia ada, dia duduk di rumah, kita rindu. Teringat kat bini, teringat kat suami. Dia pun dua orang lah. Dia relate-nya bila mana kita sampai atau peringkat umur, balik asal balik. Dulu kita menikah, suami isteri dua. Lepas tu dapat anak. Lepas tu anak pakat keluar habis, pergi asrama, menikah apa semua, kerja di mana tinggi. Baliklah mak ayah tu asal balik, dua balik. Macam asal balik. Orang kata balik asal. Ala Sayyidina. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduklah berdua-dua ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk pun tak kisah lah. Kalau isteri rajin masak, makan. Isteri tak rajin masak, beli. Nak pergi mana, pergi sekali. Nak pergi masjid, pergi sekali. Nak pergi kedai, pergi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kalau hidup. Tapi kalau mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak simpan bini dalam rumah, buka pintu tengok bini terjung, duk mati. Berani masuk bilik? Tak berani masuk kot. Tu bezanya di antara mati dan hidup. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, begitulah orang yang berzikir dengan orang tak berzikir. Duduk dalam disko, dalam kelab malam, menari, melompat, Tuhan tak ada lah. Mereka seumpama orang mati. Tapi orang yang berzikrullah itu seumpama orang hidup. Yang paling teruk lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau di majlis zikir pun tak berzikir, tu mati, tu lagi mati. Di majlis zikir pun tak berzikir, tu teruk sangat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab ukuran hidup dan mati ialah pada hati. Kalau hati kita hidup, kita hidup. Hati kita mati, kita mati.
walaupun kita hidup. Sebenarnya kita dah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru Allah wal ladzi lam yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Wa qala aywara wa aidan yaqulu Allah ta'ala ya ibna adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka idza dzakartani syakartani, sesungguhnya engkau apabila engkau ingat kepada aku berarti engkau bersyukur kepada aku, wa idza nasitani kafartani, dan apabila engkau lupa kepada aku berarti engkau telah mengkufuriku. Mana orang yang ingat pada Allah, dia bersyukur pada Allah. Orang yang lupa ingat pada Allah, berarti dia telah mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tak berzikirlah orang yang tidak mengenang jasa Tuhan. Orang yang tidak berzikir ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengkufuri nikmat Tuhan, disebut dengan kafartani. Kufur di situ adalah kufur nikmat. Jadi kenanglah, balaslah, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berzikrullah, dengan selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini huruf infak darasah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Muhyiddin darasah 19 seluruh Malaysia, Nazar sekeluarga, Suzi sekeluarga, Abdul Rahim Abdul Samad, Muhammad Satria Budiman, Hasizah KL, Haji Zalizan Rosita, Taman Umi sekeluarga Amangan Haid, Sayyid Ummah, Nur Aini Rozami Melaka, Dr. Halinda Husin, Cik Salmah Abdullah, Hazina Muhammad Subang 2 Shah Alam, Puan Marpuah Haji Buhari Shah Alam, Berazah Daud Arada Mansara, Puan Maimunah Muhammad Sekeluarga Subang, Tazah Masyitah Pokok Sena, Haji Rozani Nasruddin Taman Mawar Ceras, Maulid Sisters Darsa KL. Doakan kami sentiasa dirahmati Allah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dan masuk syurga bersama Rasulullah, amin. Dan sekona bagan ajam, mohon doa ma'asyraf dapat zuriat, amin. Nurzalin sekeluarga Siti Alam, Muhammad Khairul Nizam bin Ghazali Syahidah binti Ahmad sekeluarga Banting Selang, Allah kabul semua hajat daripada hajat kita semua, amin. Ikatkan kita dengan dia, Allah jauhkan daripada kemurkaannya, jadikan kita sebaik-baik hamba dia, jadikan kita dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صلى الله عليه وسلم